Terima kasih kepada pengacara majlis, Yang berbahagia Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Acting Vice Chancellor, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin, hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi remark untuk webinar Fauna of Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu ni. Jadi untuk pengetahuan semua, sebagai mulanya pada tahun 2018 saya telah dilantik sebagai visiting professor di UMT ni, dan di akhir pelatihan pada 21 Julai 2019 saya telah dijemput memberi syarahan umum sebagai visiting professor, di mana tajuk syarahan saya itu ialah mengharungi cabaran pengurusan hidupan liar pada masa hadapan. Jadi hasil daripada syarahan umum tersebut, terbitlah sebuah buku yang bertajuk Aspirasi dan Cabaran Pengurusan Hidupan Liar di Semenanjung Malaysia. Ini contoh buku dia. Ni buku ni dilancarkan pada 1 Mei baru-baru ni dan telah menjadi inspirasi dan tunjang untuk menerbitkan siri buku mengenai hidupan liar di Malaysia dari tahun 2021 dan sehingga tahun 2026. Ini dikira buku yang pertama lah. Jadi dalam buku ni dia banyak menceritakan berkaitan dengan pengurusan hidupan liar sebelum dan selepas merdeka hinggalah tahun 2020. Sebenarnya banyak terkandung di sini ya, sejarah dan pelbagai lagi. Jadi pada bulan Jun, awal Jun itu lagi, satu webinar telah diadakan dengan pakar-pakar fauna negara, dan cadangannya ada 2 saluran atau 2 track siri buku ni, yang mana yang pertamanya daripada cadangan peritan ialah untuk Applied Wildlife Science dan Management, iaitu sains gunaan hidupan liar dan pengurusan. Sementara cadangan yang keduanya adalah daripada cadangan Emeritus Profesor Datuk Dr. Abdul Latif, iaitu Sains Tulen yang merangkumi sistematik, taksonomi, ekologi dan lain-lain. Dicadangkan juga penulisan ini adalah mengikut taksa serangga, ikan, epitofauna, avifauna, mamalia dan lain-lain invertebrates. Jadi contoh siri sains gunaan dan pengurusan hidupan liar ialah buku saya ni lah, yang bertajuk Inspirasi dan Cabaran Pengurusan Hidupan Liar di Semenanjung Malaysia. Dan satu pembentangan khas cadangan buku Pyramids of Malaysia telah diadakan oleh ketua editor, iaitu Profesor Dr. Badrul Munir Mazin daripada UKM. Ini kita buat pada bulan Jun juga, baru-baru ni. Dan cadangan buku kedua adalah sebanyak 25 bab oleh ketua editor Dr. Madinah Adrus daripada Unimas, dan book chapter oleh Dr. Jepti Somput daripada UMS. Dan semua ini kita akan gabungkan dengan buku yang berjudul tentatifnya Wildlife Management and Sustainability. Dalam visi saya sebagai ketua pengarah Jabatan Peritan Semenanjung Malaysia ni, saya bahasat untuk menerbitkan 30 buku lagi, di mana kita memulakan 27 konten buku lagi untuk diangkat kepada jawatankuasa penerbit peritan. Jadi semua research dan lain-lain ini tak kira sama ada daripada sini, Sabah dan Sarawak, kita gabungkan menjadi satu buku yang merangkumi satu Malaysia. Dan saya menyuruhlah semua penulis-penulis junior maupun senior, marilah kita berganding bahu menulis dan menerbitkan siri buku atas dasar first come first serve. Kita mempunyai ramai pakar-pakar bidang zoologi yang boleh bekerjasama untuk mengangkat martabat bangsa Malaysia. Bagi saya, setakat hari ini kita mempunyai ramai pakar-pakar hidupan liar lah, daripada pelbagai taksa lah, daripada mamalia besar sampailah mamalia kecil, epitofauna, serangga, sampailah ke dalam air, ikan dan lain-lain. Jadi adalah amat memalukan jika ada di antara penyidik kita yang tak kenal pakar-pakar yang ada di Malaysia.
Saya bagi satu contoh. Tak lama sebelum ni saya pernah menanyakan beberapa soalan lah. Contohnya macam saya tanya kepada ada satu researcher, dia nak memohon permit penyelidikan berkenaan dengan pakar serangga. So saya tanya dia, you tahu ke siapa pakar serangga di Malaysia? Dia kata tak ada, yang ada di NUS. Jadi dia menunjukkan bagaimana keadaan kita pada sekarang ni, sehingga kan kita punya pakar pun kita tak tahu, dan kita mengiktiraf pakar daripada luar negara. Ini betul-betul menjatuhkan maruah dan imej Malaysia. Kita perlu mengangkat martabat imej Malaysia ni. Kita ramai orang-orang yang bijak pandai dalam wildlife ni, dari segi research ni ya. Dan juga ada juga di antara researcher, bila dia dapat benda-benda baru, dia tak nak buat di sini, dia hantar ke overseas. Contohnya ialah macam di Europe, macam di luar Malaysia, kerana dia kata sana lebih pakar daripada pakar yang ada di Malaysia ni. Kita kena ingat, kita di negara kita sini, kita ada 5 RU. Di USM ada, di UKM ada, di UPM ada, UTM ada, dan juga di UPM. Jadi kerajaan telah berbelanja berjuta-juta ringgit berkenaan dengan fasiliti-fasiliti yang ada. Tapi malangnya ada di antara kita yang tak tahu di mana RU-RU ni berada. Jadi kita sanggup hantar keluar negara hanya kerana mungkin ada sedikit habuan. Tapi saya rasa benda tu tak sepatutnya terjadi di negara kita ni lah ya. Kita tidak mahu lagi bertongkatkan kepada penyelidik di luar. Kita di Malaysia ni, kita dah ada tongkat kita sendiri, maka kita berpeganglah pada tongkat yang ada dalam negara kita ni. Saya juga di kesempatan ni saya juga nak beritahu, dalam kita untuk menjalankan penyelidikan terhadap spesies hidupan liar, saya minta lah agar semua dapat memohon permit penyelidikan, iaitu di bawah Akta 716 Akta Pemeliharahan Hidupan Liar, dan juga kena akur kepada ABS, kita punya akta kita yang baru ni, yang mana dikuatkuasakan pada tahun 2020, iaitu access to biological resources and benefit sharing. Kita tak mahu kita punya knowledge, kita punya sampel tisu-tisu kita diselundup keluar negara hanya kerana dapat keuntungan yang sedikit, tapi negara rugi berjuta-juta ringgit. Bila dia patent di luar negara sana, kita tak dapat apa-apa. Contoh yang paling terdekat yang saya ingat ialah berkenaan dengan ubat untuk mengobati AIDS, yang mana benda tu datangnya daripada Sarawak lah, tak salah saya, iaitu pokok bintangan laut. Tapi di akhirnya US telah patent, jadi kita tak dapat apa-apa. Saya rasa di Malaysia ni banyak benda-benda yang saya rasa perlu kita perlu banyak kita buat kajian, dan kita naklah jaga kita punya khazanah negara kita. Jadi saya juga berharaplah profesor-profesor, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dapatlah mematuhi undang dan peraturan-peraturan yang sedia ada. Sekarang ni di sepanjang Malaysia kita ada isu berkenaan dengan harimau Melaya, di mana dia punya populasi dia dah jatuh kurang daripada 200 ekor. Kalau tahun-tahun 1950-60-an dulu kita anggaran kita ada 3,000, kemudian menurun pada 1,000, kemudian menurun pada 500. Tahun 2014 dulu di antara 250 ke 340. Sekarang dah bawah pada 200, dan tidak lama lagi kerajaan akan memberi angka terbaru setelah kita menjalankan first National Tiger Survey, dan kita tunggulah berapa dia punya hasil jumlah dia ya. Jadi ini mungkin juga satu bidang yang mana saya rasa penyidik boleh membuat research macam mana kita nak meningkatkan populasi
spesies harimau Melaya ni, termasuk juga hidupan liar yang lain seperti seladang, rusa, beruang, tapir dan lain-lain lagi. Kita banyak spesies-spesies yang kita jarang jumpa tapi ada dalam kita punya hutan, macam binturong, pulasan, dan pelbagai lagi. Mungkin ada dan kita pun tak pernah dengar benda ni, tapi kita masih ada lagi. Mungkin inilah research yang perlu kita buat. Maksud saya, kalau untuk Jabatan Penelitian, untuk research banyak kepada implementasi lah pengurusan hidupan liar di sepanjang Malaysia. Jadi saya lagi sekali menyeru kepada semua penulis-penulis muda, penulis senior, dapatlah berganding bahu, dan saya juga memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dalam memberi remark ini. Jadi saya ingat saya berhenti di sini saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.